Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan sejarah KSSM tingkatan 4 iaitu bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Standard kandungan 11.3 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Standard pembelajaran 9.1 11.3.1 menjelaskan usaha rundingan kemerdekaan. K11 3.5 menerangkan usaha-usaha rundingan kemerdekaan. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat menghuraikan usaha rundingan kemerdekaan dan menceritakan sambutan bersejarah kemerdekaan di Melaka. 9.1 Usaha rundingan kemerdekaan. Selepas Perang Dunia Kedua, kita dapat menyaksikan terdapat banyak usaha yang cuba membebaskan negara daripada penjajahan seperti yang berlaku di Mesir dan sebahagian negara Asia. Kerajaan British memberikan jaminan untuk membantu Persekutuan Tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri dan Pilihan Raya Umum 1955 merupakan asas pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri. Kepentingan rundingan kemerdekaan antara Wakil Raja Melayu dan Wakil Parti Perikatan Tunku Abdul Rahman dan Wakil Raja-Raja Melayu menjelaskan perlunya misi rundingan di London untuk membincangkan hal keselamatan hubungan antara British dan Tanah Melayu serta soal perlembagaan yang akan merdeka. Ketika ini, Wakil Raja-Raja Melayu dan Wakil Parti Perikatan mendapat sokongan segenap kaum, antaranya EEC Turai Singgem iaitu Wakil Orang Ceylon, Ketua Parti Rakyat Ahmad Bustaman, Pemimpin Parti Negara, Wakil Parti Buruh dan Wakil Kaum Serani. Berikut merupakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam rombongan kemerdekaan ke London iaitu Wakil Raja Melayu diwakili oleh Menteri Besar Perak, Datuk Panglima Bukit Gantang iaitu Datuk Haji Abdul Wahab Abdul Aziz, Menteri Besar Selangor Encik Abdul Aziz Abdul Majid, Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Said dan Menteri Besar Kelantan Datuk Ni Ahmad Kamil Haji Mahmud serta Wakil Parti Perikatan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Hussein, Hashley dan Dr. Ismail Abdul Rahman. Berikut ialah peta perjalanan rombongan rundingan kemerdekaan ke London iaitu mengambil masa lebih kurang 2 minggu sebelum mereka sampai di London pada 14 Januari 1956. Perkara yang dirundingkan dan disepakati di London iaitu bagi pihak British, yang pertama, Pesuruh Jaya Tinggi dengan nasihat Ketua Menteri akan melantik ahli majlis eksekutif. Pegawai British yang diberhentikan juga akan diberi ganti rugi, perjanjian pertahanan dan bantuan bersama serta pihak British dan Commonwealth akan memberikan bantuan pertahanan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Manakala untuk perwakilan Tanah Melayu, yang pertama, Menteri Keuangan akan menggantikan jawatan Setiausaha Keuangan. Kedua, Menteri Hal Ehwal Ekonomi hendaklah dilantik dalam kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Yang ketiga, Menteri Pertahanan juga mestilah dilantik dalam kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu dan menggantikan pengarah gerakan. Yang keempat, tarikh merdeka dituntut tidak lewat dari 31 Ogos 1957. Dan yang terakhir, isu yang dirundingkan ialah Suruhanjaya Perlembagaan, Keuangan, Keselamatan Dalam Negeri dan Perkhidmatan Awam. Sambutan bersejarah. Tunku Abdul Rahman dan rombongan mereka selamat tiba di lapangan terbang Batu Berendam Melaka pada 20 Februari 1956. Kemudian rombongan ini telah diarak hingga ke Padang Bandar Hilir Melaka dan lebih kurang 100,000 orang yang datang dan mereka berkumpul serta mendengar ucapan pengumuman tarikh kemerdekaan daripada Tunku Abdul Rahman. Perjanjian kemerdekaan negara kita akan diberikan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Serentak dengan pengumuman itu, rakyat yang membanjiri Padang Bandar Hilir Melaka melaungkan merdeka dengan bergemuruh. Ini menunjukkan langkah menuju kemerdekaan
dan memperlihatkan gandingan kesungguhan semua pihak. Lantaran itu, keputusan yang dipilih oleh pemimpin negara seharusnya dihormati supaya keharmonian berkekalan selamanya. Pelajar boleh merujuk buku teks tingkatan 4 iaitu muka surat 219 untuk melihat lebih banyak gambar-gambar serta info-info berkaitan dengan sambutan bersejarah. Sebagai rumusannya, kesungguhan Raja-Raja Melayu, para pemimpin dan rakyat dalam usaha menuntut kemerdekaan telah membawa misi kemerdekaan ke London. Hal ini tercapai dalam Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya akan menyambung bab 9 iaitu 9.2 peranan Suruhanjaya Persekutuan Tanah Melayu. Standard kandungan 11.3 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Standard pembelajaran 11.3.2 menghuraikan peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. K11.3.7 membahaskan kepentingan sikap keterbukaan untuk kemajuan negara. Objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran, murid dapat menjelaskan peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ataupun dikenali sebagai Suruhanjaya RIK ditugaskan untuk membincangkan, menyusun dan merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka. Baiklah, berikut ialah terma rujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ataupun peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Yang pertama, memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh Tanah Melayu iaitu mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan juga Raja-Raja Melayu. Yang kedua, perlembagaan persekutuan sebagai unit tunggal, bebas dan berkerajaan sendiri dalam lingkungan Commonwealth berdasarkan demokrasi berparlimen dan 2 Dewan Perundangan. Ketiga, mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dengan kerajaan negeri yang mempunyai autonomi tertentu. Dan yang keempat, melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing. Yang kelima, mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara yang di-Pertuan Besar iaitu kemudian dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong untuk Persekutuan Tanah Melayu. Yang keenam, mengadakan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu. Dan akhir sekali, menjaga kedudukan keistimewaan orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Baiklah, di sini saya ingin berkongsi satu teknik mengingat iaitu menggunakan kaedah akronim. Pelajar-pelajar boleh menggunakan perkataan WIRA PKP untuk mudah mengingati peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan ataupun terma rujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Baiklah, W merujuk kepada warga negara kewarganegaraan PTM. I pula merujuk kepada istimewa ataupun keistimewaan orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. R merujuk raja perlembagaan, raja berperlembagaan dan raja-raja Melayu. A merujuk kepada Agong ataupun Yang di-Pertuan Agong. P yang pertama merujuk kepada perlembagaan. K merujuk kepada kerajaan pusat yang kuat dan juga kerajaan negeri yang mempunyai autonomi tertentu. Dan P yang terakhir ialah perlembagaan persekutuan iaitu merujuk kepada sistem demokrasi berparlimen dan juga badan perundangan. Gerak kerja Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Meminta cadangan daripada semua penduduk yang berminat secara bertulis atau secara lisan. Suruhanjaya ini juga akan menerima memorandum bertulis daripada pelbagai pihak untuk diteliti. Kemudian, Suruhanjaya ini juga akan meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan menghadap Raja-Raja Melayu, Menteri Besar, Penasihat British dan pegawai negeri. Mereka juga bermesyuarat dan melawat negeri-negeri Melayu serta negeri-negeri Selat.
mengadakan persidangan untuk membincangkan pelbagai isu, iaitu sebanyak 118 perjumpaan telah diadakan dari bulan Jun sehingga bulan Oktober pada tahun 1956. Suruhanjaya ini akan mengkaji dan membuat laporan serta cadangan membentuk perlembagaan bagi sebuah negara yang merdeka. Berikut merupakan anggota Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu diketuai oleh Pengerusi Lord Reid, kemudian Sir Ivor Jennings, Sir William McKeel, Mr. B. Malik dan Mr. Abdul Hamid. Kelima-lima orang ini mempunyai pengalaman yang sama dalam bidang perundangan. Baiklah, rumusannya, Suruhanjaya Perlembagaan Tanah Melayu 1957 merupakan suruhanjaya bebas yang berperanan merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu dalam membentuk sebuah negara yang merdeka. Sekian, terima kasih.